Boleh jawab RM10. Tak adalah. Baik. Imam dalam bab tauhid ialah dua orang. Satu Imam Abul Hasan Asy'ari dan satu lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari hidup pada abad 200 Hijrah, meninggal pada 300 Hijrah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga murid dia, hidup pada 300 Hijrah dan meninggal pada 333 Hijrah. 300 Hijrah juga. Kedua-dua imam ini kategori ulama salafus salih. Beliau adalah tabi'in. Dia hidup pada zaman kegemilangan Islam. Jadi kalau bab fiqh ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i ada imam pula. Imam lain kita panggil Ashabus Syafi'i. Ada Imam Nawawi, Imam Sayyuti, rahimahullah, juga Imam Syekh Ramli. Juga ada Imam Fakhrul Razi, banyak-banyak imam. Jadi kalau kita belajar, dia bukan Imam Syiah tau. Imam Syiah 12 tu lain. Itu bukan etikot ahli sunnah wal jamaah. Itu etikot ahli punah warana. Sini ada Syiah, tak ada kan? Jaga sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sampai makna kata apa dia nak memahamkan ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa kita kena berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah? Sebab ni je akidah yang selamat. Mana dalil? Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, kata Nabi, satabatariku ummati, akan berpecahlah umat aku ni, kata Nabi, kepada 73 puak, 73 firqatan, firqah. Kemudian kulluhum finnar. Dan Nabi kata pecah 73, kulluhum, semua mereka itu dalam neraka. 73 golongan umat Nabi pecah, semua masuk neraka illa ni mentakhsis, illa wahid, kecuali satu je. Kisahnya Nabi dalam kisah yang panjang, hadis yang panjang, Nabi cerita umat Yahudi pecah 71 puak, satu masuk syurga. Umat Kristian dia pecah 72 puak, satu masuk syurga. Umat aku pecah 73, satu masuk syurga. Kulluhum finnar illa wahid, semua masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Man hiya ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapakah golongan yang satu tu wahai Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata ialah ahli sunnah wal jamaah. Inilah asal panggilan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila sebut ahli sunnah wal jamaah, yang 73 puak, 72 puak lagi tu mana? Selain pada ahli sunnah wal jamaah, maka banyaklah puak yang Nabi dah sebut di akhir zaman keluarnya, iaitulah Syiah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Wahabiyah, Salafiyah Wahabiyah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mu'attilah, Musyabbihah, Mujassimah. Kemudian lagi golongan Jahmiyah. Siapa lagi? Itu golongan Qadiani. Banyak lagi. Banyak. Mu'tazilah. Ini golongan-golongan ini telah dikira oleh ulama. Salah seorang ulama yang buat kajian dalam bidang ini, nama dia Syekh Imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Tapi ini ada satu orang ulama Indonesia juga ada karang kitab. Dalam kitab ini nama Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ulama ini telah mengira jumlah yang 72 puak yang Nabi sebut tu sebagai puak yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, di label di satu-satu cukup 72. Zaman sekarang memang dah zahir yang Nabi kata 73 golongan. Yang satu kitalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang sebab itu kita kata kepentingan memahami apa tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kalau Qadiani senang kita kata sesat. Kerana apa? Dia tak solat pakai niat dia. Tapi kalau Syiah pun boleh senang kita kata sesat, sebab dia sujud atas batu dan kerja dia melukakan diri sendiri. Dia ambil pisau lukakan anak dia, dia torik kepala anak dia. Ini senang. Belakang lagi dia beduk-beduk sampai berdarah-darah. Bukan ajaran Islam. Islam tak suka menyiksa diri sendiri. Haram hukumnya. Jasad ni wajib jaga.
Wajib jaga jasad. Sebab pinjaman Allah, bukan kita punya. Itu juga mudah kita kenal. Tapi Syiah ni dia ada sikap taqiyah, menipu. Depan kita, dia tak pakai sujud atas batu tu, dia akan selinung. Tapi belakang kita, dia akan ikut amalan dia. Itu Syiah, dia ada taqiyah. Itu boleh kenal. Juga pahaman yang susah untuk dikenali, Mu'tazilah susah. Sebab dia mirip sikit dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang susah lagi puak-puak musyabbihat. Iaitu puak-puak musyabbihat ini sekarang zaman moden ni dinamakan Wahabis Salafi. Susah nak beza dengan kita. Kenapa? Dia pakai Quran, dia pakai hadis. Dia sembahyang macam kita, dia puasa macam kita. Dia semua amalan dia macam kita. Ada sedikit perbezaan lah dalam bab-bab fiqh furu'iyah. Bab furu'iyah, contohnya dia tak mau baca Yasin. Kalau tuan-tuan baca Yasin, hukumnya bid'ah. Bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Tapi dia tak akan sebut tuan masuk neraka. Dia kata ni bid'ah, Nabi tak ajar, Nabi tak pernah buat ni bid'ah. Itu slogan dia. Wahabi Salafi dia sangat halus. Dia tak cakap tuan-tuan sesat. Ni kenapa kita baca Yasin malam Jumaat? Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi apa? Asal baca surah Yasin? Kita tanya balik, salah ke baca surah Yasin malam Jumaat? Salah tu tidaklah, tapi Nabi tak buat, kata dia. Bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat ke? Dia, tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Nabi kata dalam hadis, kullu bid'atun dalalah wa dalalatu finnar. Singkat betul dia gunakan perkataan ini, mudah, bermudah-mudah dengan perkataan Nabi. Dia salah faham, maka dia kata amalan itu bid'ah. Kullu bid'ah, setiap yang bid'ah itu dalalah, sesat. Wa dalalatu finnar, dan kesesatan itu dalam neraka. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan ini sangat bahaya. Kalau daripada sudut fiqh, lebih kurang kita, cuma dia tak pakai mazhab. Dia tidak asal sekali pakai mazhab. Dia tak pakai Syafi'i, Maliki, Hanbali atau Hanafi. Dia nak pakai Quran hadis direct. Padahal dia bukanlah ulama hadis, dia bukanlah orang berkelayakan untuk istinbat hukum berkenaan Quran dan As-Sunnah. Tak. Belajar pun ambil daripada ulama dulu, Imam Bukhari, Muslim. Imam Muslim bermazhab. Kenapa dia tak bermazhab? Imam hadis, yang pakar-pakar hadis ni, Sunan Sittah kan, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, semua ni bermazhab. Dia tak pegang pada mazhab. Dia ambil satu ayat Quran, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, bagaimana Nabi SAW, bagaimana Aisyah telah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi teruskan sembahyang. Maka dia pakai dalil, maknanya Aisyah pegang kaki Nabi tak batal sembahyang. Maknanya air sembahyang pun tak batal. So, kalau kita ada air sembahyang, kiss isteri kita tak batal. Dia faham saya? Faham saya? Padahal ulama kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah bahas tentang hadis ni. Mereka ini orang yang paling pandai dalam bab lughah. Dia pun keturunan Arab Quraisy, keturunan Nabi. Dan dia juga orang yang sangat alim dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis dan sunnah. Maka dia kata, waktu sentuh itu berlapik. Bila berlapik, maka dengan sebab itu tidak batal. Dan bukan itu saja hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam bab itu. Ada hadis yang lain. Ya, maka orang yang suka-suka nak menyenangkan hidup dia ataupun buat fatwa sendiri ataupun golongan Salafi Wahabi ni, dia akan ambil dalil satu hadis ni untuk membenarkan perbuatan dia. Jadilah dia bila dah kiss bini dia pergi jadi tu imam. Macam mana cerita? Saya ambil sembahyang kiss dulu ya. Cuma mula pula pergi solat. Allah selamba kita lah jadi belakang dia. Imam kalau dah batal, kita lagi lah tak sah ya. Bukan. Jadi kenapa susah Islam? Tak susah. Kalau tuan-tuan tak nak berwudu, belajar dalam mazhab Hanafi. Kena tahu syarat sah batal dalam mazhab Hanafi tak sama dengan Syafi'i. Imam Hanafi sendawa batal, kentut tak batal. Kentut dah kuat mana pun. Pot. Imam kata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dia terus lambai. Tak batal. Tapi sendawa batal. Kan tak sama. Jadi kalau nak beramal dengan mazhab itu, silakan pakai keseluruhan bab. Dia panggil kena bab wuduk dan bab solat dalam mazhab itu. Tak ada hal. Enak.
Mazhab Maliki umpamanya, tak payah angkat tangan, Allahu Akbar letak ke bawah je, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Syafi'i letak sini. Dia orang tak payah letak. Ya. Kalau tuan-tuan tak nak kunut boleh, ada dalam mazhab tak ada kunut. Tapi tak bolehlah terus pakai je taklid begitu, tak boleh. Kena ikut kaedah solat, wuduknya seperti itu. Yang membatalkan seperti itu. Hanya dalam berapa bab dia dalam mazhab Syafi'i boleh taklid pada mazhab. Contohnya dalam bab pergi umrah. Kadang-kadang dia orang pakai dalil ni. Habis nampak kita pergi Mekah umrah, bersentuh-sentuh tak batal pun air sembahyang, memanglah. Dalam mazhab Syafi'i pun tak batal. Sebab tak batal? Sebab musyaqqah. Susah. Maka dengan sebab itu taklid ataupun berpegang dengan kaul dalam mazhab Syafi'i, kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, atau taklid pada mazhab yang membolehkan sentuh tangan, tersentuh dengan tidak ada syahwat, tidak membatalkan. Ya betul. Tapi hanya ketika tawaf. Sebab ketika itu begini orang. Tuan-tuan kalau pergi tawaf kat Mekah, kena pegang bini. Bini kena pegang tangan kita. Kalau tak, gaib. Yang mana pergi dia? Silat-silat gaib terus. Seorang Arab ni, kalau bini jangan bagi masuk teksi dulu, kata orang. Kau bagi bini masuk teksi, kau bawa nak pergi depan, dah gaib dia lagi. Tak jumpa bini pun ada. Tak tahu mana dia kurung. Pasal orang Arab di sana susah kahwin. Dia nak kahwin syarat pertama ada rumah banglo sebiji, kereta 1 biji. Baru boleh kahwin. Jadi orang Arab yang susah memang tak dapat kahwin. Yang kerja teksi ni bujang banyaknya, tang. Jadi macam mana? Dia dapat orang Asia baik. Memang dia simpan jadi hamba abdi tu. Ni. Orang Arab lagi tak senonoh kalau ada jahat dia. Sebab tu Nabi diutuskan pada kaum itu. Dia dulu bunuh anak sendiri yang buat kerja. Apa sakat ni. Jadi bila dia tak pegang pada Islam, dia lagi dahsyat, kasar daripada kita lah. Dia orang Arab, dia kasar. Dia bergurau, dia kasar, dia ketuk kepala. Hei, kita kalau budak Melayu kena, memang berdasing kau, kompu kena. Lipatkan dia. Orang Arab tak. Tapi dia satu, kalau dia bergaduh, kita selalu sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia lawan main pom. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Dia umat. Lepas tu tak jadi gaduh. Kalau kereta dia melanggar kan, bontot, boom. Dia keluar, kecoh. Lepas tu sallu ala Nabi, kita cakap kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia peluk-peluk. Okay. Jalan lah. Jam tu pula dia. Kadang-kadang minum arak ni. Minum arak, anta Islam. Naam, ana Muslim. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Minum arak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pandai tak setengah arak, dia kencing kat dinding ke. Dan kalau pergi kat Mesir, dia kencing kat stesen bas tu, dia pergi sebelakang kencing, bancut lama. Kat tepi dinding je, kadang kita nampak ni. Perangai tak setengah. Bila Nabi SAW telah jauh dalam kehidupan dia, maka dia rosak balik. Kalau tak, sahabat sebaik-baik. Sahabat ni punya baik, Nabi dah tarbiyah para sahabat ni hebat. Sayyidina Umar punya garang ni. Garangnya Sayyidina Umar, iblis pun takut nak lintas jalan yang Sayyidina Umar lalu. Pasal dia garang. Iman dia kuat. Tapi Abu Bakar lagi kuat iman dia. Bila Imam Umar ni punya garang, dia boleh tidur baring dekat atas riba sahabat. Tak terfikir kan? Kita kalau tuan pergi baring kat riba kat dia, kau ingat aku gay ke? Sahabat tak? Sahabat dia sampai boleh baring kat riba. Boleh gitu buatnya, tak terfikir tu kan? Baring kat riba ke? Betul, malu lah. Sahabat Muhajirin bila datang kepada sahabat Al-Ansar, Muhajirin daripada Mekah pergi ke Madinah. Yang Al-Ansar dia ada 2 bini. Dia kata, inilah, sian aku tengok kau ni bujang, aku ada 2 orang bini. Kau nak mana satu? Kalau kau pilih yang ni, aku ceraikan dia. Kau kahwinlah dengan dia. Sampai macam tu sekali. Yang tu baik telajak kot. Kalau kita tak ada, dan tak ada, nampak kau jauh. Ini bini kita kan. Ini mana kata dia punya terlampau baik dia sampai tahap itu. Tapi bila sekarang dah jauh daripada ajaran Nabi, dah teruk keadaan. Baik. Mana dia tadi? Sampai mana? Ni yang catat ni dia mesti tahu kan. Sampai mana dah? Seorang ni masuk syurga. Maknanya dia bagi perhatian baik. Ingatkan tidur tadi.
Jadi mana kata Nabi, kulluhum finnar illa wahid. Semua masuk neraka kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu tu ya Rasulullah? Ahli sunnah wal jamaah. Di sahih. Hadis yang begini ada 14 buah hadis yang sahih meriwayatkan kisah yang lebih kurang sama ayat ini. Cuma berkisah dengan ahli sunnah wal jamaah, al-jamaah dan juga firqah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan inilah di antaranya antara penjelasan ringkas berkenaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok sikit lagi perbahasan apa yang masalah mudah kita nak kenal. Daripada sudut fiqh tak jauh beza. Dia orang cuma tak nak tali arwah, dia orang cuma tak nak baca Yasin malam Jumaat, dia semua tak nak talqin kubur. Yang ini benda furuk je. Kau tak nak buat pun tak berdosa. Buat pun tak berdosa. Cuma bila kita buat, dia kata kita sesat. Ni masalah dia. Baik. Seterusnya, kalau kita nak kenal dia, kita kena faham daripada sudut akidah. Sebab bahaya golongan musyabbihah ataupun wahabis salafi ialah dalam bab akidah, bukan bab fiqh. Bab fiqh kita boleh berlapan dada. Contohnya, yang masalah pahaman wahabi ni, kalau satu orang menceraikan isteri dia dengan talak 3. Ini dalam bab fiqh. Talak 3 sekaligus. Ceraikan kau talak 10. 10 bagi dia jatuh 1. Bila jatuh 1 maknanya talak rajai. Dia boleh rujuk balik. Ini ialah fahaman sesat mereka. Kita ahli sunnah wal jamaah, kalau tahu 1000 pun, talak 1000 jatuhnya 3. Maksimum lah. Sebab maksimum talak tu 3. Kan? Jadi kalau kata 3 lah. Kalau kata 10 tetap jatuh 3. Kalau 1000 tetap jatuh 3. Mana masalah yang timbul? Masalah yang timbul bila dia beretikad, dia berpahaman, dia berpegang dengan pendapat kata jatuh 1, maknanya masih rujai. So dia rujuk balik, dia still boleh jima' dan sebagainya dengan isteri dia saat dia keluar anak. Dalam fiqh, kalau dah talaknya 3, panggil talak ba'in. Talak ba'in, perempuan tu kena kahwin dengan orang lain dulu. Bila orang tu dah ceraikan, dia ambil balik perempuan tu boleh nikah. Kalau tak boleh. Dia kira dah tak boleh, dah terputus dah pernikahan dia yang mula-mula ni. Dia kena akad nikah lain. Akad nikah lain pun ada syarat. Syaratnya dah perempuan tu kahwin dengan orang lain. Orang Melayu punya pandai, panggilkan Cina buta, kata dia. Asal apa istilah Cina buta ni? Pelik tak? Istilah ni dalam hukum syarat tak ada. Tetapi orang Melayu panggil je masalah ni, dia panggil Cina buta. Asal dulu kisah dia panggil Cina yang buta kahwin dengan bini dia upah. Bila Cina dia buta tu dah nikah, lepas nikah dia ceret sekali, dia tinggalkan. Sebab syarat dia ceret kan. Kalau tak ceret tak sah. Alamak, dia kahwin lagi Dia makna berlakunya proses senggama, proses fotosintesis. Rasa baik tu. Bahan klorofil. Jadi kata dia kena jima'. Kalau dia tak jima' dan tak ceret kat dalam, tak sah. Dia syarat jima', tak syarat panjut. Kena cerita lah. Dia tak faham kan. Jadi kata abang belakang tu. Maksudnya dia kena jima'. Malam pertama mesti berlaku. Bila berlaku, besoknya dia ceraikan. Tunggulah lepas iddah, 3 kali suci, bolehlah dia nikah balik dengan bekas bini dia. Jadi orang Melayu dulu dia buat macam tu. Kisah ni pernah berlaku kat kawan saya. Kawan saya ustaz. Dia ustaz lah. Dia ada anak murid. Anak murid dia pun, anak murid dah kahwin. Tahu macam mana anak murid punya cerita ni. Dia dah terceraikan isteri, talak 3. Jadi orang belajar macam mana nak buat ni, dia ceritalah dengan tok guru dia. Cerita dengan kawan saya lah. Kata ustaz, macam mana ni, saya dah tercakap lah ustaz. Dah terlepas marah je pasal dengan bini. Tercakap, mulut lancang kata 3 dah. Kata ustaz jatuh lah. Habis saya sayang bini saya. Bini saya pun sayang saya lagi. Mana kau tahu, dia datang dengan bini, dia datang duduk menghadap. Sayang kat abang, sayang. Anak kecil lagi, macam mana nak buat? Habis budak ni, anak murid dia tu, Ustaz tolonglah carikan orang yang boleh kahwin. Tapi Ustaz, bukan nak upah lah, upah tak boleh.
Kan dia sendiri faham lah tolong saya. Macam sahabat Nabi tolong. Ada kisah sahabat Nabi tolong. Habis ustaz ni fikir-fikir, siapa aku boleh percaya ni? Dia cakap dengan saya dah, siapa pun aku tak boleh percaya ni. Kalau aku bagikan budak ni tak cerai langsung. Habis siang aku punya anak murid. Lalu dia kata apa tau? Aku fikir je, aku kata macam ni lah Ana je lah tolong hantar. Ana cakap dengan Ana, cakap awam ustaz. Ana cakap dengan dia, awam ambil kesempatan. Dia tak boleh percaya orang pun kan. Kalau tak ada orang ada lah. Saya pun ada tak? Tak, saya tak. Jadi kata dengan dia pun tahu nak dia bawa bini tu. Mondok saya dia datang. Saya cakap asal bini kau lain. Dulu bini kau badan bukan main besar lagi. Dia bakal budak. Ni aku rasa ramping ni, aku tak boleh makan ni. Ini bukan bini Ana ya. Ini bukan bini yang dulu, yang baru. Bila hantar kahwin? Dia cakap. Dia datang, dia dah settle lah. Dia orang faham. Dia datang ke sini, Nabi kau datang sini buat apa? Bulan madu. Bulan madu lah Ustaz. Allah Akbar. Jadi itu yang dia kisah, dia ceritakan anak tu. Cakap ni isteri yang lain punya. Dia cerita tu yang dia kisah. Tu dia kisah lah ni. Anak buah anak. Dah berapa lama kau? Dah seminggu dah habis. Asal nak tolong ni dah seminggu dah. Berapa ni? Berana. Anak cakap dia. Dah merana dah anak murid atas tu. Memang pun nampak ni dia telefon. Betul-betul telefon. Ya Syekh. Betul betul lah. Tapi hantar tak boleh paksa dia. Anak kata ini ustaz engkau yang kena janyakan orang cakap. Habis lah kita dia lama lah dia cuma konten agak kawan tu tak boleh sabar berapa lama ustaz nak simpan ni alamak. Habis anak kata dengan ustaz, anak sembang dia. Hantar macam mana? Hantar nak tolong orang sekarang macam mana? Dia kata apa? Inilah masalah Syekh. Anak dah jatuh kasih pula. Lawa. Bini kawan tu lawa. Aduh. Anak kata macam ni. Hantar jangan jadi orang yang munafik Hantar ada janji nak tolong. Yelah anak lepas lah. Hantar nak lepas bila? Anak cakap. Yelah hantar nanti anak pandai lah kata dia. Lama juga lah dia nak lepas. Kawan tu sempat telefon beberapa kali lah. Lalu dia lepas juga. Jadi jangan buat kerja Kalau ada jenis-jenis yang nak jadi apa, orang panggil apa, Cina buta kan. Jangan sebarang orang. Ustaz pun sebalik berhilang. Kalau orang biasa jawabnya tak dapat balik lah. Kahwin negeri, tak? Semua orang tu tanggung. Allah Akbar. Sampai apa dah habis dah? Allah Akbar. Kita sambung pada sesi akan datang. Ada umur panjang sikit insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak faham baca dia tu? Saya tak faham. Soalan sesi. Ada soalan pada